Proton Persona guys. Proton Persona Elegance. Lama betul cari kereta ni Si budak Ravi Maran tu dok request. So Ravi Maran, adik Ravi Maran kena komen kat bawah ni. Thank you kepada bro Syafiq ni Ni lah owner kereta ni. Dia email, dia sanggup bagi dia punya kereta untuk kita review. So please adik Ravi Maran komen kat bawah ni, say thank you to Abah Syafiq. Dah. So thank you bro. Dan thank you juga pada beberapa orang yang email saya, termasuk bro Arif dan beberapa lagi. Tapi bro Syafiq ni dia yang email dulu, so saya ambil kereta dia lah kan. So thank you so much pada bro-bro yang lain tu yang nak sharekan kereta korang. Dan dekat sini actually ada 3 owner yang pernah pakai Proton Persona Elegance ni Yang pertama ni Bro Syafiq, of course. Ni adalah kereta dia baru angkat lebih kurang 3 minggu. Dan ni saya punya director, Bro Sri Siva. Saya borak dengan dia tadi, dia dah pakai kereta ni lebih kurang dalam berapa tu? 7 tahun. Dan yang ini saya pun pernah pakai kereta ni daripada tahun 2010 sampai 2012 macam tu. Lebih kurang 3 tahun setengah lah, tak silap. So dalam video ni saya akan ceritakan every detail tentang Proton Persona Elegance. Apakah dia punya segmen, apakah dia punya generation, apakah kebaikan, apakah keburukan, apakah yang best, segalanya dalam video ni guys. Proton Persona Elegance generasi kedua, facelift. Let's go. Okay guys, so finally Proton Persona Elegance Okey, saya cerita dulu tentang sejarah dia serba sedikit tentang Proton Persona ni. Ini adalah generasi kedua Proton Persona. Yang pertama adalah Proton Wira, yang kedua adalah Proton Persona Gen 2, yang ketiga adalah Proton Persona Iris yang sekarang ni lah kan. Bla bla bla, saya dah cerita benda ni banyak kali. Tapi apa yang specialnya adalah Proton Persona versi yang berada di sebelah saya sekarang ni adalah diambil daripada platform Proton Gen 2 Kereta ni actually mula-mula dilancarkan menggantikan Proton Wira pada tahun 2008, mula-mula dia keluar. Lepas tu pada tahun 2010 dia facelift dan menjadilah Proton Persona Elegance. Dan pengeluaran dia berakhir pada tahun 2016 yang digantikan oleh Proton Persona yang sekarang ni lah kan. Yang ada orang kata Proton Persona lipas, yang saya baru test drive hari tu, dia punya handling sangat-sangat superb. Tapi apa yang kita nak fokuskan hari ni adalah Proton Persona Elegance yang ini. So boleh katakan generasi kedua versi facelift. Pendapat peribadi saya boleh katakan ini adalah Proton Persona yang paling cantik lah kan. Bentuk dia sangat organik. Dan waktu dia keluar pada tahun 2010 facelift tu, boleh katakan ini salah satu bread and butter untuk Proton pada waktu tu. Saya waktu tu baru tahun pertama menjadi sales advisor Proton. Saya waktu tu salesman kereta. So saya memang banyak gila jual kereta ni. So kereta ni memang boleh katakan sinonim lah dalam fikiran saya sampai sekarang. Dan okey, kita cerita pasal fizikal terus lah. Okey, yang mana kalau korang tengok berbeza dengan Gen 2 ataupun Persona yang sebelum dia facelift, lampu bahagian depan ni dia smoke dia ada bahagian hitam kat dalam ni. Kalau yang sebelum ni dia tak macam ni. Lepas tu bumper depan dia totally different daripada Persona yang pre-facelift ataupun bumper Gen 2, menampakkan dia nampak cantik, elegance. Macam cameraman yang berada di belakang saya sekarang ni, dia kata dulu waktu dia beli kereta ni, dia memang tak boleh tolak sebab waktu tu ada option Honda City GM5 ataupun ni kan, memang harga dia berbeza. Tapi Persona yang ni dia punya offer bagus, harga dia murah. Tak silap saya starting harga 49,800, 55,800 ingat saya lah kan. Ni dah 14 tahun punya cerita. Dan paling atas sekali adalah lebih kurang 59,800. So kalau nak dibandingkan dengan segmen B yang lain ni, memang jauh-jauh lagi murah. In fact dia punya enjin adalah lebih besar sedikit, 1.6 liter, dan lebih kurang dia punya horsepower lebih kurang, yang ni tak silap saya 110 horsepower, 148 Nm of torque. Dia menggunakan enjin 1.6 liter IAFM. Design tepi okey, dia nampak balance tau. Dia tak nampak, dia organik kereta ni. Bagi saya daripada segi design waktu era 2010 tu, dia macam
Wow, ini adalah salah satu kereta rakyat yang bagi saya komplit lah era tu kan. Dengan waktu tu memang belum ada lagi traction control, ADAS memang tak ada lah kan. ESC, VSA belum ada, tapi kereta ni waktu tu dia dah lengkap dengan ABS, EBD dengan brake assist semualah kan. Ini adalah boleh katakan antara first creation Datuk Seri Said Zainal, Managing Director Proton yang sangat-sangat disayangi pada waktu tu sampailah sekarang. Lampu dia daripada segi belakang. Kalau dulu Gen 2 lampu dia bulat tau. So siapa yang dapat idea menjadikan casing yang sama, just graphic design dekat dalam ni saja berbeza, menampakkan bentuk dia memang cantik tau. Macam betul-betul elegance, memang sesuai lah nama dia elegance dengan Persona Elegance ni kan. Tak lama selepas kereta ni keluar dalam 2012-2013 ada Honda Civic FB keluar. So dekat situ, dekat Poltan time tu ramai orang komen ini cerita dalam 10 tahun lepas, ramai orang komen, oh Civic baru tiru Persona kan. Tapi actually design ni lebih-lebih kurang sama je lah. Sebab C-Class tak silap saya WO3 pun lampu dia lebih-lebih kurang juga macam ni. Kita nak minta owner bukakan boot space, ada barang-barang khas ke? Okay. Boot space dia. Okay. So saya boleh katakan boot space dia agak sangat-sangat luas Boleh katakan 400, anggaran saya mungkin 500 liter boleh jadi 450 liter lah at least. So okey, daripada segi boot space sangat-sangat praktikal. So kita nak tengok daripada segi dia punya bahagian dalaman dia pula. Jom. Okey, sebelum saya teruskan saya minta maaf, ini bukanlah versi H-Line dan kemungkinan saya rasa ini adalah versi SV sebab baru tanya owner tadi, dia kata tahun 2014 dan ni adalah manual So tak silap saya dulu H-Line dia tak ada manual. Tapi boleh katakan the rest is lebih kurang sama je sebab ini adalah versi yang lebih baru sebab yang H-Line, M-Line, B-Line tu adalah pada tahun 2010 sampai 13. Ni 2014. So ini adalah versi yang lebih baru. In fact yang SV ni sebab saya tengok depan tadi dia tak ada fog lamp, dekat button dekat steering ni pun tak ada untuk SV. So ini adalah bahagian dalaman Persona Elegance ni dan kalau korang tengok kereta ni dia didatangkan dengan 2 airbag kiri dan kanan dan sistem safety pada waktu tu ni mungkin adalah cutting edge lah kan. 10-12 tahun lepas kereta ni dia dah ada ABS, EBD, yang lain tu ADAS korang jangan minta lah kan. Okay, ini adalah sebagai center console dia, sangat-sangat sederhana biasa. Ni adalah original player ada satu USB port dan dia punya aircon controller dia dekat sini. So bentuk dia memang unik lah daripada kereta-kereta lain. Biasanya aircon controller dia tak adalah bentuk macam ni kan. Mungkin mana tahu diadaptasikan daripada Lotus punya design mungkin. Okay, bahagian tepi sini dia ada satu macam driver compartment, tak ada tutup tapi okey. Meter cluster dia macam gini dan steering dia macam ni. Pengalaman saya apa yang saya kurang suka sikit dengan Persona ni adalah daripada segi nombor satu, dia punya braking karakteristik dia. Sebab kalau in term of graph tu, braking dia saya kena tekan lebih sedikit baru dia akan makan, baru dia akan jadi linear. So boleh dikatakan dia punya braking graph dia macam inilah, baru naik. Okey, saya nak cerita daripada segi dia punya problem. Pengalaman saya dan owner ataupun okey, apa kata saya lah, kita nak tanya owner yang pakai kereta ni lebih lama daripada saya, iaitu saya punya director, tuan director Sri Siva. Dia dah pakai kereta ni 7 tahun. 7 tahun. Tak ada masalah. Apa pengalaman kau bro? Superb car bro, superb car. Saya beli tahun 2010, then I guna sampai 2017. No issue at all. Proper time service, isi minyak, jalan aja. Wear and tear aja. The rest tak ada, no breakdown, no such thing, no such thing as breakdown lah untuk Persona. Tapi bro, aku having issue dekat kereta ni waktu tu adalah daripada segi, dia bukan masalah daripada segi kerosakan kereta ni, tapi bagi saya dia lebih masalah daripada segi quality material. Yes. Betul ke bro? Betul, tapi kita dapat apa kita pay for lah. Kita 50 plus thousand. The rattling noise akan ada lah after 1 year. You akan ada the rattling noise, the plastic quality and all that. Dia memang for that range lah. Tapi I boleh still kata you boleh compete kereta ni dengan Honda City. Saya choose Persona compare dengan Honda City. Masa tu saya ada 2 option. So saya choose Persona ni JM5 kan waktu tu? Yes, saya choose Persona sebab the driving character and comfort I see lebih kurang sama je.
Apa yang saya having issue dulu kereta ni saya jujur lah kan, saya having problem dekat bahagian sini kalau korang dengar ni chip plastik lah kan. Tapi era tersebut kita tak nak cakap apa dengan harga kereta ni yang murah kan, 40 ke 50 ribu segmen B tau, segmen B. Kalau jalan saya selalu kena tekan picit benda ni supaya dia kurang berbunyi, kalau tak dia akan bergetar. Ketawa tuan director, dia akan bergetar tapi tak adalah sangat, tapi kan dia sikit-sikit. Saya kadang tekan, nanti dia okey sikit, tekan, kadang dia okey sikit. Adalah beberapa area dekat sini, tapi bagi saya everything masih lagi berpuas hati lah dengan harga dia macam ini. So saya nak ceritakan daripada segi dia punya overall. So jom. Okay guys, kita try start dia punya enjin. Kereta yang dah berapa tahun ni kita try sekali start saja boleh tak? Oh, macam baru guys, macam baru. Tak adalah macam baru, tapi sekali start saja. Bro, sekejap pusing-pusing. Okay. Owner dia baik Actually, Bro Syafiq ni, waktu dia tengok video saya yang shout out saya nak cari kereta ni untuk di-review kan. Actually pada waktu tu dia belum lagi beli kereta ni. Waktu tu dia tengah tunggu stok ke ataupun tengah tunggu loan ke kan. Dan waktu dia dah dapat je kereta ni, terus dia email saya cakap, Banas nak review tak? Wow, terima kasih pada Bro Syafiq. Okay, kita nak cerita, ni adalah manual. Kalau auto, korang tekan brake je, dia akan automatic lock. So kereta ni dia ada auto lock. Dan apa yang saya nak ceritakan adalah daripada segi dia punya problem kereta ni daripada segi dia punya enjin. Kebanyakan yang saya tanya owner yang pakai kereta ni to be honest kalau katakanlah korang adalah owner Persona Elegance IAFM, enjin IAFM sebelum tu dia ada enjin Campro yang biasa, sila komen kat bawah ni kalau korang ada having apa-apa problem. Dan kalau katakanlah ada fakta-fakta yang saya ceritakan dalam video ni salah. Tapi apa yang saya tanya kepada kebanyakan owner kereta ni adalah daripada segi enjin, saya tak jumpa satu owner yang pernah breakdown lah, yang dia servis dengan proper. Tak ada owner yang komplain macam tu lah. In fact, boleh katakan enjin Campro ni, enjin Campro yang original yang bukan turbo, dan maksud saya adalah Campro IAFM dan Campro CPS, memang bagi saya berani cakap tahan lasak guys, tahan lasak. Sebab ayah saya dia pakai Izora non-turbo So kereta tu enjin dia adalah enjin CPS. Izora ayah saya tu dah boleh katakan lebih daripada 10 tahun. Tahun 2012, 10 tahun lah kan, 10 ke 11 tahun. Dan ayah saya ni jenis yang, yelah orang tua, dia tak jaga betul-betul kot. Servis cepat ke lambat, dan berapa kali servis je, 3 kali 4 kali dah terus servis kat luar. Bila servis dekat kedai bengkel-bengkel yang kawan-kawan dia lah kan, kedai-kedai apa dia servis tu dah memang dah hilang warranty, dan kita tak tahu apa parts yang perlu tukar waktu mileage tertentu. Ayah saya tu tukar ke tak, sebab kedai tu dia takkan advice dia tengok benda tu okey lagi, okey pakailah. Spark plug entah dia tukar ke tak kan, minyak berapa, minyak pakai minyak apa kita tahu. Tapi dah 10-12 tahun tak ada masalah langsung. Dan saya baru-baru ni ada bawa kereta tu jauh jugalah kan, dalam 100 km saya bawa. Izora tu enjin Campro tu tak ada rasa yang kasar sangat lah. So agak terkejut dengan enjin Campro ni yang dah saya boleh kata proven lah kan. Cuma yalah, Proton ni sebenarnya yang bising-bising dulu adalah daripada masalah-masalah yang lain lah kan. Contohnya macam dulu bukan sekarang, mungkin macam ada Preve Turbo dulu. Bila masuk teknologi turbo tu, turbo hose, itu memang common problem lah bagi Preve Turbo dengan Izora Turbo. Tapi yang kita tengah cerita sekarang ni adalah enjin Campro IAFM. Dan director saya tadi cerita dulu dia pakai kereta ni, dia kata dalam 7 tahun dia pakai, dia puas hati dengan dia punya handling kereta ni. Of course saya takkan takkan test handling apa tu semualah untuk kereta owner ni kan. Dia bagi pun dah berterima kasih, saya pun bawa slow saja. Dan director saya tadi cakap dia pernah bawa kereta ni sampai kelajuan 200 km sejam tau, tanpa rasa takut. Ya, kalau kadang-kadang setengah kereta tu memanglah kalau dia modify engine dia, contohlah engine dia 1.0 ataupun engine dia 1.3 tapi dia modify gila-gila dan dia bawa sampai 200. Tapi macam mana keadaan tu? Keadaan yang mesti dia dah rasa takut. Adakah kereta tu suspension handling tu boleh tampung
menampung kelajuan yang macam tu ataupun tidak. Tapi director saya Sri Siva tadi cakap, dia kata dia boleh bawa kereta ni sampai pernah cecah 200 tanpa rasa begitu melayang sangat lah kan. So kalau korang nak beli Proton Persona Elegance ni, saya suggestkan korang cari unit-unit yang masih elok, check ada accident ke tak, dan pastikan korang test drive kereta tersebut, korang rasa enjin dia smooth ke tak, sampai korang berasa puas hati. So Persona Elegance, just second generation Satu lagi model kereta terpakai di bawah harga mampu milik yang saya recommend untuk korang dapatkan. Again, korang dapatkan model-model yang korang rasa unit yang masih baik, dan pastikan korang pergi mana-mana used car dealer tu, korang test drive dulu kereta ni puas-puas. Dan again, terima kasih sekali lagi kepada owner kereta ni, iaitu Bro Syafiq. Dan bagi korang yang mungkin baru dekat channel ni, thank you so much saya ucapkan. Don't be a stranger. You guys are the most welcome here kat sini, dan of course saya hargai sangat kalau korang dapat bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan klik button subscribe dekat bawah ni. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi, fight, conquer. Wow, I miss you.